Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di dalam pembelajaran bahasa kitab suci Al-Quran Karim. Bila kita membaca Al-Quran, selagi banyak kita ada persoalan berkenaan dengan bentuk perkataan, sebagai cepat kita belajar sebenarnya. Itulah petua yang sebaik-baiknya yang kita boleh pegang bila kita baca Quran. Kalau boleh, setiap perkataan yang kita lalui itu, kita ada persoalan, dan persoalan itu kita cari jawapan kalau boleh, insya-Allah. Ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk kita berfikir dan untuk kita merenung maknanya. Jadi apabila kita mempelajari bahasa Al-Quran, biasanya kita akan tertanya, ada perkataan contohnya daripada surah Al-Bayyinah misalnya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Al-kitab, kita tahulah Alkitab itu maksudnya kitablah, buku, ya, Alkitab. Dan dalam ayat yang sama kita jumpa perkataan kutub, ahlil kitab, utul kitab. Kemudian ada perkataan kutub. Ketiga-tiga perkataan ini sebenarnya datang daripada kata dasar yang sama, ya, kaf, ta dan ba, dan bermaksud buku, kitab, buku, ya. Jadi apakah maksud kutub ini, perubahan bentuk perkataan daripada kitab kepada kutub ini? Baik, ini kita namakan dia sebagai jamak, ya. Jamak ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai plural. Maksudnya perkataan Alkitab ini satu buku, dan perkataan kutub ini banyak buku. Kutubun, banyak buku. Contoh lain ialah tengok perkataan yang selalu kita baca di dalam doa iftitah kita, ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Hanifan, ya, hanif. Yang kita sebut dalam doa itu ialah hanifan musliman. Jadi hanifan itu perkataannya sama sahaja dengan hunafa di dalam surah Al-Bayyinah. Mukhlisina lahuddina hunafa. Cuma hunafa ini adalah jamak, ya, dan satunya hanif. Hanif tu seorang, hunafa tu ramai-ramai. Jadi perkataan ini dikenali sebagai jamak ataupun plural. Baik, contoh lainnya al-kafirun. Apa yang kita pelajari sebelum ini ialah perkataan kafirun ini berasal daripada kata dasar kafa dan ra, ya. Dari keluar daripada fa'il madhi kafara, kemudian jatuh kepada wazan nombor 1, dan dia kafirun, al-kafir. Jadi dia ismul fa'il atau nama kata nama pelaku. Kafir, orang yang kafir. Jadi kita tengok hari ni, dia bukan kafir tetapi kafirun. Ada waw dan nun di akhir tu, perhatikan, ya. Ada waw dan nun ni. Jadi waw dan nun ini menunjukkan perkataan ini adalah jamak, ya. Waw ini menunjukkan dia jamak. Waw ini, ya, menunjukkan perkataan ini dijamakkan, ya. Jadi waw ini adalah dikenali sebagai simbol jamaknya, ya. Al-kafir, kalau ramai-ramainya kita sebut al-kafirun, ya. Al-kafirun, ramailah. Kalau al-muslimu, al-muslimun. Al-munafiqu, al-munafiqun. Wow, itulah tanda jamaknya. Ramai orang bertukar dengan perkataan ta'budun. Dia kata wow ni juga wow ni jamak. Wow di dalam fa'il mudhari' ta'budun ini ataupun dalam fa'il madhi, ya. Wow dalam kata perbuatan ataupun kata kerja, verb, wow ini dia mewakili pelaku ramai. Dia bukan wow jamak, dia pelaku. Wow ni wow pelaku. Manakala waw di dalam perkataan ataupun kata nama al-kafirun, ya, noun ini, waw ini dia bermakna jamak. Dalam fa'il madhi ataupun fa'il mudhari', waw adalah pelaku, simbol pelaku yang merujuk kepada ramai. Kena ingat tu, ya, ramai orang keliru. Jadi waw di dalam kata nama biasa, dia adalah jamak, menunjukkan benda tu banyak, plural. Manakala waw dalam fa'il madhi dan fa'il mudhari' juga fa'il amar, waw itu adalah dhamir pelaku yang merujuk kepada ramai. Jadi al-kafirun ini adalah jamak. Waw ini adalah tandanya. Waw, ya.
al-kafirun. Contoh lain ialah abidun. Abidun juga adalah kata nama pelaku yang kita belajar dulu. Abada ya'budu, lepas tu kalau nak katakan dia menyembah, abidun. Abid satunya, kalau ramai abidun. Wow, itu menunjukkan ramai. Ramai orang-orang yang menyembah. Kalau seorang, abidun tanpa waw dan nun. Kita tengok lagi perkataan lain. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Cuba perhatikan perkataan sadrak. Sadrak, sadrak. Tidakkah kami melapangkan untuk engkau dada engkau, wahai Muhammad? Dada, sadrak. Jadi sadrun ni, tak apa baris tu tak apa, dia perkataan dia ialah sadr. Itu dada, hati, ya. Jadi perkataan sadr ini dah hati ataupun dada. Kalau kita tengok dalam surah An-Nas pula, kalau kita baca qul a'udzu birabbin nas, lepas tu ada ayat bawah ni, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudurin nas. Yang perkataan ayat ini sadr. Yang ini sudur. Perkataan ini adalah perkataan yang sama. Maknanya makna sama. Cuma apa bezanya? Sadr adalah kata tunggal, sudur adalah banyak ataupun dikenali sebagai jamak. Maknanya yang ini dada, yang ini dada-dada ataupun hati-hati manusia. Masukkan dengan dada ni adalah hati, sebab hati kita berada pada dada kita, ya. Bukan dada yang luar ni, ini hati. Itu ilmu balaghah yang kita akan belajar akan datang insya-Allah, bila kalau dipanjangkan umur insya-Allah. Itu antara contohnya. Contoh lagi adalah jamak. Contohnya kita katakan di dalam surah An-Nas ini, qul a'udzu birabbin nas. An-Nas, kita jumpa dalam ayat lain bukan An-Nas, Al-Insan. Contohnya dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusra. Insan. Apa beza antara insan dengan nas? Insan itu ialah tunggal, seorang insan. Kalau ramai insan, ramai manusia, people, kita panggil An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Contoh lagi adalah as-salihat. As-salihat. As-salihat ini ialah amalan-amalan yang baik. Wa amilus salihat. Ini pun di antara perkataan yang menunjukkan jamak ataupun plural, di mana tanda pluralnya adalah ditambahkan dengan alif dan ta di akhir ini, ya. As-salihat. Kalau perkataan al-muslimah, jadi al-muslimat, al-mu'minah, al-mu'minat. Alif dan ta di akhir ini adalah tanda perkataan itu adalah plural ataupun jamak, ya. Baik. Perkataan dalam Quran ini boleh kita rumuskan, dia ada 3 jenis, ya. Kita bahagikan kata nama itu kepada beberapa bentuk dalam bentuk bilangan dia, ya. Yang pertama, kalau dalam bentuk tunggal, kata nama saja. Ini kata nama saja, ya. Ini kata nama saja ataupun noun saja, dia tak terlibat dengan verb, ya. Verb tak ada, jamak-jamak. Jangan bertukar. Verb itu walaupun dia ada yang untuk ramai, tapi kita tak panggil dia jamak, kita panggil dia tu pelaku, simbol pelaku ataupun orang yang melakukan. Tak terlibat jamak ataupun tidak tu, Jadi kita hanya melibatkan kata nama sahaja, benda, nama orang dan sebagainya lah, ya. Jadi kata nama dalam bahasa Arab ni dia ada 3 kategori. Yang pertama, ada yang tunggal. Tunggal itu adalah satu, ataupun disebut dalam bahasa Arab sebagai mufrad. Tak apalah kita panggil Melayu, tak apa, tunggal, kata tunggal. Ada yang dua. Ada dua. Bahasa Arab ni dia ada perkataan yang bermaksud dua, ada simbol dia dual tu. Dua, dua maknanya nak kata berdua, dia ada. Tapi perkataan dual ni sebenarnya dalam Quran ada, tapi dia tak banyak lah, ya. Biasanya tunggal dan jamak saja. Yang ketiga, jamak. Jamak ini adalah perkataan itu lebih daripada dua. Jadi kalau tunggal satu, kalau dua tu maksudnya dua, kalau jamak tu maksudnya bila dia lebih daripada dua, lebih daripada dua, pada 3, 4 dan 5 semua itu dipanggil jamak. Untuk pelajaran kita, ya, berkenaan dengan jamak ni, kita akan tumpukan kepada jamak saja. Manakala dua ni kita akan sentuh sikit saja. Manakala tunggal ni tak perlu tersentuh lah, ya. Maknanya kalau perkataan itu tidak jamak dan tidak dua, maka automatik ditunggal lah. Baik, kita start dengan dua dulu. Macam mana nak kenal perkataan itu
dua. Baik. Sebelum kita mengenali perkataan itu dual, baik kita belajar apakah dua di dalam bahasa Arab. Apa yang dimaksudkan dengan dua? Dua dalam bahasa Arab ialah isnan. Isnani, ya. Ini dua. Nombor dua, isnani. Kalau nombor satu, wahid. Kalau nombor dua, isnani. Ataupun juga kita dengar juga bukan isnani. Kadang-kadang kita jumpa isnaini. Kadang-kadang kita jumpa isnaini. Isnaini. Dua-dua sekali kita pernah jumpa. Isnani ataupun isnaini. Iz arsalna ilaihi musnaini. Dua. Isnani. Isnani pun dua juga. Jadi itu nombor dua. Untuk mengatakan perkataan itu dua, di dalam bahasa Al-Quran kita tak payah guna isnani. Kita guna simbol di akhir ni. Ambil simbol di akhirnya, iaitu alif nun ataupun ya nun. Nanti kita akan belajar pada pelajaran-pelajaran akan datang macam mana alif itu berubah menjadi ya. Dia ada beberapa i'rab, insya-Allah kita belajar kemudian insya-Allah. Yang untuk hari ini kita belajar saja dia punya alif nun dan ya nun tu. Jadi untuk mengatakan perkataan itu dua, kita ambil dia punya simbol alif nun di akhir nombor dua tu. Muslimun, muslimun, seorang muslim. Bila kita nak kata dua orang muslim, kita ambil je tanda alif nun di akhir isnan ni letak kat sini. Jadi contohnya letak kat situ je, buanglah dhammah tu. Jadi bacanya muslimani, dah jadi dua orang dah. Itu cara dia. Jadi muslimani. Kadang-kadang tu kita bunyi dalam Quran ada juga muslimaini, di mana ya ni alif ni tukar kepada ya. Rabbana ja'alna muslimaini dalam surah Al-Baqarah tu kan. Jadi dia ada dua simbol tu. Kita akan belajar bezakan dua simbol tu pada pelajaran yang akan datang insya-Allah. Jadi simbol itulah menunjukkan dua. Jadi senang je. Dua. Jadi tanda dual ataupun simbol perkataan itu adalah dua, disimbolkan dengan alif nun dan ya nun di akhir yang diambil daripada perkataan isnani ataupun isnaini. Kalau dua rakaat, kalau satu rakaat kita sebut apa? Satu rakaat kita sebut rakaatun, ya. Rakaatun. Ini satu rakaat. Kalau kita nak kata dua rakaat, ambil je lah ni, tanda alif nun dan ataupun ya nun ni letak di ujung. Okey, ambil. Copy and paste, letak kat situ. Ini ta ni, ta dia jadi ta. Jadi ta kena buka lah. Buka ta dulu. Buka ta. Kemudian baru kita letak alif dan nun. Jadi rakaatani. Nanti kita akan jumpa juga bukan sekadar rakaatani. Rakaataini. Yang kita sebut ni usalli fardhas subhi rakaataini. Jadi itu adalah tanda ataupun simbol untuk dual ataupun dua yang dikenali dalam bahasa Al-Quran ataupun dikenali dalam nahwu sebagai musanna. Al-musanna. Kalau orang sebut musanna tu maksudnya dua dah tu. Itu tandanya dan cara pembentukannya. Senang saja insya-Allah, ya. Ada jamak ini ditandakan dengan beberapa tanda, ya. Di antara tanda jamak yang terkenal dan mudah dikenali ialah wujudnya waw nun di akhir, ya. Waw nun, ya. Waw nun di akhir, atau juga dia boleh ada juga ya nun. Waw nun ataupun ya nun. Dia ni adalah tanda jamak. Kedua-dua ni adalah tanda jamak, iaitu waw nun dan ya nun. Muslimun, seorang muslim. Kalau ramai-ramai muslim, kita ambil lah waw ni. Waw nun ini dan letakkan di akhir. Jadi bacanya muslimun. Dah jadi ramai dah orang-orang Islam, muslimun. Dan kita akan jumpa juga bukan muslimun, muslimin. Kalau muslimin dia guna simbol yang kedua ni. Simbol yang kedua. Jadi beza di antara simbol yang kedua ni dengan yang pertama tu sama saja sebenarnya. Dia tidak ada beza. Cuma dari segi i'rab saja. Nanti kita belajar i'rab tu nanti insya-Allah, ya. Jadi untuk masa ni ambil dia dua sekali. Muslimun waw nun dan juga muslimin ya dan nun.
Jangan bertukar dengan yang tadi tu, muslimai itu dua, main. Sebelum ya tu bagi atas, kalau yang dua tu. Jadi senang je lah. Untuk perempuan, cara membentuk jamaknya senang saja, iaitu tambahkan alif dan ta di akhir, ya. Tambahkan alif dan ta di akhir ni. Alif dan ta di akhir ni biasanya menunjukkan perkataan itu adalah jamak dan ramai untuk perempuan. Jadi contoh perkataannya, kita ambil perkataan perempuannya muslimah, ya. Muslimah perempuan, muslimatun kita katakan. Jadi kalau kita nak letakkan jamak, nak jamak ke dia ramai perempuan-perempuan Islam, kita ambil saja alif ta ni. Kita ambil alif ta ini, ya. Kita terus langgar je lah, tak payah buka lah tu. Cuma kita letak alif ta saja. Jadi sebutnya adalah muslimat. Untuk perempuan. Jadi alif ta itu menunjukkan jamak untuk perempuan. Jadi jamak yang kita belajar tadi tu, iaitu penambahan alif ta, penambahan waw nun ataupun ya nun, itu dikenali sebagai jamak salim. Jamak salim ni adalah jamak selamat. Maksudnya perkataan yang kita jamakkan tu dia selamat. Salim. Selamatlah, maknanya tidak berlaku apa-apa perubahan besar, tidak berlaku apa-apa pecahan ataupun perubahan, maka kita kenali sebagai jamak salim. Jamak salim ialah tambah waw nun di akhir perkataan ataupun alif ta. Jamak yang kita belajar yang salim tadi tu, dia mewakili 30% sahaja perkataan yang dijamakkan macam tu dalam Quran. Itu anggaran, ya. Anggarannya dia jamak salim ini hanya mewakili 30% perkataan akan dijamak dengan salim. Di antara perkataan yang dijamak salim ini ialah antaranya perkataan yang melibatkan ismul fa'il, nama pelaku, macam kafir jadi kafirun, mukmin jadi mukminun, muslim jadi muslimun. Semuanya itu daripada ismul fa'il. Biasanya ismul fa'il akan dijamakkan secara salim, tambah waw nun ataupun ya nun, ya? Itu senang kita nak ingat, insya-Allah. Begitu juga kalau muslimatun jadi muslimat, mukminun jadi mukminat, dijamak secara salim. Itu jamak salim. Jadi kebanyakan jamak di dalam bahasa Arab ini ataupun dalam bahasa Al-Quran ini, perkataan-perkataan dijamakkan secara taksir. Jamak taksir inilah jamak yang mana perkataan itu struktur dia dipecahkan ataupun diganggu. Mungkin nama di jamak taksir sebab dia tidak ada satu kaedah yang tetap, ya. Dia tidak ada satu kaedah macam mana nak buat. Ingat saja, kalau insan jamak dia, banyak dia adalah annas. Kalau sadar jamaknya adalah sudur. Kalau kitab banyaknya ialah kutub. Itu diingat sahaja caranya, tidak ada cara lain. Tapi walaupun jamak taksir ini tidak mempunyai kaedah ataupun standard tertentu, tetapi kita boleh mengenalinya melalui beberapa wazan yang terkenal, ya. Kita boleh kenali dengan beberapa wazan yang terkenal. Dia bukan jamak yang ikut say kata orang, tapi dia ada sedikit panduan yang boleh kita ikuti, ya. Pattern ataupun dia punya trend dia tu menunjukkan perkataan itu adalah jamak. Saya bagi contoh, ya, beberapa perkataan atau beberapa wazan yang terkenal.